A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita sambung ayat yang ke-12, kita tengok antara maksud dan pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah bagi tahu tentang sikap orang-orang musyrikin ataupun orang-orang kafir yang suka beralasan untuk tidak beriman. Bukan mereka mencari bukti untuk beriman, tapi mencari alasan untuk tidak beriman. Wassalamualaikum. Antara alasan mereka ialah mereka tidak beriman sebab wahyu tidak diturunkan kepada malaikat. Dalam ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amr thumma la yunzarun. Mereka berkata, kenapa tidak diturunkan ke atas Nabi Muhammad satu malaikat, sama ada sebagai nabi ataupun sebagai yang mengesahkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bagi tahu, kalau Allah turunkan, Allah perkenankan permintaan mereka, iaitu Allah turunkan malaikat sebagai rasul, laqudiyal amr, pasti mereka akan dibinasakan oleh Allah. Sebab bila diturunkan malaikat sebagai nabi dan mereka tak beriman, maka sunnatullah, Allah akan binasakan mereka. Maka sebab itu Allah tidak turunkan. Dan Allah berkata, bila diturunkan azab, Allah tidak akan memberi tangguh. Summa la yunzarun. Kemudian ayat ke-9, Allah bagi tahu kalau Allah menurunkan malaikat itu sebagai rasul, juga akan berlaku kekeliruan. Sebagaimana orang musyrikin buat alasan mereka tak akan beriman dengan Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad manusia. Maka Allah berkata, kalau diturunkan malaikat sebagai rasul pun Allah akan tukarkan malaikat dalam rupa bentuk manusia. Dan akhirnya mereka tetap akan menolak. Sebab kalau malaikat turun sebagai rasul dalam rupanya yang asal, orang musyrikin lagi tak akan beriman. Sebab malaikatnya adalah dalam alam ghaib. Jadi mana mungkin mereka beriman dengan benda yang tidak nampak. Kemudian Allah beritahu, sebenarnya mereka bukan nak beriman, tapi mereka sengaja mencari alasan untuk tidak beriman. Buktinya dalam ayat ke-10 Allah beritahu, tidak ada seorang rasul pun yang datang sebelum Nabi Muhammad, melainkan semuanya dipermainkan, diperolokkan oleh bukan orang luar, tapi oleh kaum mereka sendiri. Dan sunnatullah, bila rasul ditolak, didustakan dan dipermainkan, maka sunnatullah, ketetapan Allah, ialah Allah akan binasakan kaum tersebut. Tidak ada satu kaum pun yang mempermainkan, yang memperolokkan rasul mereka, mereka semua telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kata, buktinya antara kaum yang dibinasakan, pergilah berjalan. Qul siru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi, semanzuru, kemudian perhatilah bagaimana Allah telah binasakan kaum-kaum yang mendustakan para rasul mereka. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kalau Allah turunkan azabnya,
Kalau ada 100,000, 100,000 lah yang akan diazab. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Okey, kemudian ayat hari ini Allah nak bagi tahu apa punca manusia tak beriman kepada Allah, manusia kufur kepada Allah, manusia menolak para rasul. Apa punca? Puncanya Allah jawab dalam ayat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, Allah perintah pada Nabi Muhammad, qul. Bila Allah perintahkan qul, makna wajib bagi Nabi menyampaikan. Tapi adakah ayat yang ada qul sahaja yang wajib Nabi sampaikan, ataupun semua ayat wajib Nabi sampaikan? Semua. Apa beza ayat yang tidak ada qul dengan ayat yang ada qul? Sedangkan semuanya wajib disampaikan oleh Nabi. Ada tak perbezaan dia? Perbezaannya, kalau ada qul, ada perintah qul, kewajipannya lagi besar dan lagi tegas. Kalau tanpa ada qul, wajib. Ada qul, lagi wajib Nabi sampaikan. Dan Nabi sampai ataupun tidak, Nabi sampaikan. Buktinya ayat ini kita belajar hari ini. Kalau Nabi tak sampaikan, ayat ini tidak ada bersama kita. Okey, qul, katalah wahai Muhammad kepada siapa ni? Kepada orang musyrikin Mekah, kepada orang-orang kafir. Liman apa dia? Bagi siapa ataupun kepunyaan ataupun milik siapa. Ma fis samawat, apa yang di langit. Wal ardan, dan di bumi. Ini yang Allah perintah pada Nabi, tanyalah mereka. Apa soalannya? Kepunyaan siapa apa yang di langit dan semua apa yang di bumi? Kepunyaan siapa? Apa tujuan soalan? Untuk beri perhatian. Perhatian macam mana tu? Katalah orang musyrikin dia sembah apa? Sembah berhala kan? Jadi Allah nak buka minda mereka dengan soalan. Okey, cuba tanya mereka, langit, bumi, bahkan semua yang di langit, semua yang di bumi, haiwan ke, tumbuhan ke, malaikat ke, hujan ke, milik siapa? Dia akan jawab apa? Milik Allah. Kalau milik Allah, sepatut kamu sembah siapa? Boleh faham? Mana Allah nak begitu, perbuatan kamu tak betul. Tak masuk akal. Mulut kamu mengiktiraf Allah ni hebat. Milik Allah langit dan bumi. Tapi kamu sembah siapa? Yang tak memiliki apa-apa. Menunjukkan kamu ni bukan setakat kufur, tapi bodoh. Bodoh tak orang yang menyembah yang tak memiliki apa-apa? Bodoh tak? Macam isteri kan? Suami dia tak dengar cakap. Bapa dia tak dengar cakap. Lepas tu bila dia keluar, dia tengok pokok bunga, dia dengar cakap pokok bunga tu. Bodoh tak? Pokok bunga kata siram aku, dia pun siram 1 jam. Suami dia kata buat kopi, 1 cawan je dia tak buat. Bodoh tak? Ramai tak orang macam tu? Bodoh. Jadi soalan ni boleh muka minda. Contohlah, orang tak solat kan? Kita tanya, langit ni kepunyaan siapa? Dia akan jawab apa? Oh, makna Allah tu hebat lah. Betul? Kalau hebat, kenapa tak sembah? Makna perbuatan kamu menafikan apa yang kamu jawab. Makna kamu ada sifat apa? Munafik. Cakap lain, buat lain. Tanya, kepunyaan siapa? Tanya pada orang buka aurat. Kepunyaan siapa langit dan bumi ni? Dia akan jawab apa? Betul ke Allah?
Betul ke kepunyaan Allah? Kalau betul kepunyaan Allah, makna Allah hebat. Kalau betul Allah hebat, kenapa tak tutup aurat? Yang suruh tutup aurat siapa? Allah. Mana kamu bercakap bohong? Bukan Allah. Kalau Allah pemiliknya, tutuplah aurat. Sebab yang suruh orang yang hebat. Betul? Okey. Kemudian Allah suruh Nabi bertanya. Kemudian Allah kata, Qul, katakanlah. Katakanlah, lillahi. Ya? Ya? Milik Allah. Okey, siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Ada 3 mazhab. Satu Allah, satu Nabi Muhammad, satu orang kafir. Siapa yang jawab ni? Allah kata pada Nabi, Qul. Mula-mula Allah suruh Nabi tanya. Kemudian Allah suruh Nabi jawab. Lillahi. Jadi siapa yang jawab? Sebenarnya Allah yang jawab. Allah yang jawab. Tapi Allah suruh Nabi sampaikan. Kan Allah kata, Qul, jawab. Jawab daripada siapa? Jawapan daripada Allah. Katalah ia milik Allah. Okey. Kenapa Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin? Siapa yang patut jawab? Sepatutnya siapa yang patut jawab? Orang musyrikin lah. Kenapa Allah tak biarkan orang musyrikin jawab? Kenapa Allah sendiri bertanya, Allah pula yang menjawab? Apa? Kita tanya anak kita kan, kepunyaan siapa rumah kat depan tu? Sebelum dia jawab, kita pun jawab. Kepunyaan kawan abah. Ada faedah tak soalan tu? Baik, tak payah tanya kan? Abah tanya buat apa ni? Saya baru nak jawab, abah dah jawab kan? Buang masa saya je. Abah dah? Abah tiada, tak payahlah tanya, bagi tahu terus. Buang masa je soalan. Jadi kenapa Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, tapi sebelum orang musyrikin jawab, Allah jawab. Faham soalan kan? Jawapan. Jawapan ni tak ada dalam SPM. Agak-agaklah kalau Allah biarkan orang musyrikin jawab, dia akan jawab apa? Kemungkinan dia akan jawab Allah. Tapi kalau dia jawab Allah, mana dia berdusta. Yang kedua, kemungkinan dia tak akan jawab. Sebab apa? Sombong. Dua-dua tu keadaan tak betul. Jadi Allah jawab terus. Daripada membiarkan orang musyrikin jawab, yang menunjukkan mereka berdusta, ataupun mereka tak jawab langsung, mereka ego sombong. Jadi Allah kata, langit dan bumi itu, bahkan yang di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Boleh ke? Contohlah kita nak tegur siapa saja, bukan untuk orang musyrikin je, orang Islam yang buang masa kan. Kadang-kadang dia main apa? Yang biasa yang buang masa berjam-jam tu. Main dam. Mana ada dam sekejap je. Main game kan? Main game kan? Biasa dia main berapa jam? 3-4 jam. Biasa ada pengalaman. Okey, kita tanya dia. Abang, langit dan bumi ni kepunyaan siapa? Dia akan jawab apa? Allah. Salah. Kalau kepunyaan Allah, Allah hebat tak? Kalau Allah hebat, kenapa tak bagi masa lebih banyak kepada Tuhan yang hebat? Kenapa bagi masa pada game? Makna otak kamu ada masalah. Bolehkah? Lepas tu isteri kita pula suka apa? Apa hobi dia? Shopping. Shopping tu suami ada kaitan, suami yang bagi duit tu. Katalah isteri suka apa? Tanam pokok, siram pokok kan? Tanya dia, yang kepunyaan siapa langit dan bumi? Dia akan jawab apa? Kepunyaan Allah. Kalau kepunyaan Allah, kenapa bagi masa untuk Allah sikit je, tapi bagi masa untuk pokok sampai 2-3 jam? Kenapa?
Bagilah masa yang lebih banyak kepada yang lebih hebat. Betul tak? Okey. Kemudian Allah kata kataba. Dia telah menulis. Kataba ni makna asalnya ialah menulis. Tapi sebagaimana dalam ayat surah Al-Baqarah kan pasal puasa. Ya ayyuhallazina amanu Ya ayyuhallazina amanu kutiba alai Jadi kataba sama makna ditulis. Tapi bila kita terjemah dalam ayat ni, terjemah ditulis ke diwajibkan? Kan? Ada tak perkataan diwajibkan dalam bahasa Arab selain daripada kutiba? Ada? Ha? Tak, diwajibkan, wajiblah. Wajibkan bahasa Arab. Ha? Wajibkan bahasa Arab. Ujiba contoh kan? Ataupun furida, difardukan. Kan? Kenapa Allah tak guna ya ayyuhallazina amanu ujiba, diwajibkan. Ataupun furida, difardukan. Jadi antara tiga perkataan ni Allah pilih perkataan kutiba. Tapi terjemahannya wajib ataupun fardu. Kenapa? Sedangkan kutiba ni makna ditulis, dicatat. Ada jawapan? Apa dia? Kalau kita suruh anak kita kan, suruh dengan arah lisan, dengan suruh bertulis. Yang mana dia lebih ambil berat? Bertulis. Kenapa? Bila dah tulis tu mana benda tu serius. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu wajib tu sampai tahap benda tu ditulis, dicatat. Samalah. Dia telah mewajibkan, bukan menulis. Ala nafsi, ke atas dirinya, rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat mana? Kasih sayang. Okey, ini bahagian kedua ayat. Bahagian ketiga, qul liman ma fis samawati wal ar. Jawapan dia qul lillah, bahagian kedua. Bahagian ketiga, kataba ala nafsi ar-rahmah. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Kenapa Allah bagi tahu dia mewajibkan? Allah boleh tak mewajibkan ke atas hamba-Nya? Boleh kan? Dia wajibkan kita solat, dia wajibkan kita tutup aurat. Kita boleh tak mewajibkan ke atas Tuhan? Tak boleh. Allah boleh tak mewajibkan ke atas dirinya? Boleh, dia Tuhan. Tapi perlu tak Allah bila nak buat sesuatu, perlu tak sampai tahap dia mengatakan ini wajib ke atasku? Perlu tak? Tak perlu. Kalau tak perlu, kenapa Allah bagi tahu kataba? Dia mewajibkan ke atas dirinya rahmat. Apa makna wajib? Mesti buat. Kalau tak buat, berdosa. Okey. Bila Tuhan wajibkan ke atas dirinya rahmat, tiba-tiba Allah tak bagi rahmat, berdosa tak pada Tuhan? Tak. Jadi kenapa Allah wajibkan? Nak bagi rahmat, rahmat bagi je lah. Kenapa Allah bagi tahu rahmat wajib ke atasku? Kebesaran dan rahmat Allah kan. Dia akan apa-apa pun dia akan beri rahmat. Bila benda tu wajib, menunjukkan benda tu mesti buatlah. Tapi bukan makna kalau tak buat Allah berdosa, tak. Macam kita lah. Bila Allah wajibkan solat, makna bagi kita solat tu wajib buat kan. Kalau tak buat, kita rasa bersalah kan. Maka Allah nak bagi tu rahmat tu adalah seumpama benda tu wajib ke atasku,
Dan kalau aku tak buat, aku rasa macam, ini tak betul ni. Ini tak sesuai dengan sifat aku sebagai Tuhan. Boleh faham? Boleh? Makna apa tu? Allah nak beritahu, kalau kita kata, kenapa Allah tak kesian pada kita? Berdusta. Sebab Allah sentiasa kesian, bahkan bagi Allah, kesian kepada hamba sampai tahap wajib. Mesti ada rahmat Allah di mana-mana saja kepada sesiapa sahaja. Allah sebut dalam ayat kan, dalam hadis kursi, inna rahmati wasi'at kullu syai'in. Sesungguhnya rahmat aku wasi'at apa dia? Meluasi, meliputi. Maknanya rahmat Allah ada tak pada iblis? Ada. Apa dia? Iblis sihat walafiat tak? Iblis ada makan tak suplemen? Iblis ada tak berdoa minta panjang umur? Berapa kali dia minta? Sekali je. Allah makbul terus tak? Kita berapa kali minta panjang umur? Agak-agak umur sampai berapa? Agak-agak umur kita dengan iblis mana lebih panjang? Jadi Allah lebih rahmat pada kita ke kepada iblis? Tersilap jawab, rosak akidah tu. Rahmat bukan pada panjang umur. Bukan semestinya bukan pada panjang umur kan. Okey. Jadi semua benda ada rahmat Allah. Okey, orang tanya kita, Ustaz kata rahmat Allah meliputi semua sekali. Ada orang Islam miskin, ada orang Islam ditimpa musibah, hilang anak, kadang-kadang mati satu keluarga, tinggal ada seorang-seorang. 5 anak semua mati kan? Macam yang feri jatuh kat Sarawak kan? Mau habis. Kadang-kadang satu family semua sekali. Jadi mak bapak hilang, anak hilang, menantu hilang, cucu. Kan? Kadang-kadang orang Islam dalam miskin, anak ramai, kena pula penyakit kenciman ni. Kena potong kaki. Jadi orang tanya, di mana rahmat Allah? Macam mana nak jawab? Masa tu rahmat Allah ada tak pada orang tu? Ada. Macam mana? Ada dalil? Dia kalau jawab kena tanya soalan lain lagi. Apa dia? La ba'sa tahurun insya-Allah. Tidak mengapa ia adalah tahur. Apa makna tahur? Membersihkan. Lagi? Apa dia? Itu baru mukadimah, poin dia tak ada lagi tu. Nabi kata ajabal li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan urusan orang beriman. Apa dah? Kana amru kulluhu khair. Semua urusan orang beriman semuanya baik. Kemudian Nabi huraikan, kalau dia dapat nikmat dia bersyukur. Maka syukur tu menjadikan dia dapat kebaikan, bukan nikmat. Nikmat bukan kebaikan. Nikmat bila bersyukur baru dapat kebaikan. Tapi kalau nikmat kufur, musibah. Dan kalau dia ditimpa musibah, dia redha dan sabar. Maka itu adalah khairan lahu, baik baginya. Jadi orang beriman, kalau sakit, dapat kafarah satu. Yang kedua, kalau dia sabar, dapat pahala. Kan? Dan satu hadis Nabi kata, tidak ada seorang Muslim yang ditimpa sakit, penat, letih, risau, sedih, takut, kena duri, melainkan semua kafarah. Jadi ada tak rahmat Allah di situ? Ada. Okey, orang kafir pula. Di mana rahmat Allah pada orang kafir? Allah bagi tak mereka sihat? Ya, sihat walafiat kan. Kadang-kadang orang kafir lagi sihat pada orang Islam. Sebab apa? Orang kafir bangun sebelum subuh.
Cuma dia tak pergi masjid lah, dah bawa anjing, dia jalan je. Sehat walafiat. Kadang-kadang umur tua 70, 80 masih kayu basikal. Allah bagi rahmat Allah tu. Bila dia makan, sedap, rahmat Allah. Dapat kahwin, rahmat Allah kan. Bila berkahwin, dapat anak, dia kasihan pada anak, itu daripada rahmat Allah. Tapi akhirnya, dia masuk neraka. Bila dia masuk neraka, ada tak rahmat Allah? Bila dia masuk neraka, itu adalah keadilan Allah. Sebab kat dunia, dia tak gunakan rahmat Allah untuk beriman kepada Allah. Maknanya dia menolak rahmat Allah, maka balasannya neraka. Dan itu bukan azab. Bagi Allah itu bukan azab, itu adalah keadilan. Boleh? Dan rahmat Allah ni ada satu hadis sahih. Allah kata apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Hadis sahih. Cuba terjemah. Rahmatku sabaqat, mendahului ghadabi. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau orang tanya kan, orang kafir ni, dia sembah berhala dah 50 tahun. Kaya raya kan, sihat walafiat. Tapi Allah, kenapa Allah tak hukum dia? Sebab tu Allah hukum dia hari pertama, dia sembah berhala kan. Tapi Allah biarkan tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun kelima, 50 Allah biarkan. Kenapa? Jawapannya ni. Sebab rahmat Allah mendahului. Allah murka. Allah murka bila mereka syirik pada Allah. Tapi sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Allah nak bagi apa? Satu, peluang supaya mereka kembali kepada Allah. Di dunia. Di dunia. Pelacur kan? Dia buat maksiat tak? Buat maksiat kan? Tapi dengan dia buat apa? Satu amalan je. Amalan apa tu? Logiknya, dengan satu amalan yang baik, dibanding dengan maksiat yang dah lama kan? Bila sebut pelacur ni, makna dah lama lah kerja tu kan? Bukan sekali. Tapi kenapa Allah masukkan dia syurga? Jawapan dia, sebab rahmat Allah mengatasi. Allah marah pada dia. Tapi bila dia buat satu kebaikan, rahmat Allah mengatasi. Sama juga yang bunuh 100 orang kan? Rahmat yang Allah ada macam tu ada tak pada kita? Contohlah, orang buat jahat pada kita kan? Bila dia lapar, kita bagi makan tak? Dia maki kita, dia pukul anak kita. Lepas tu, satu masa dia lapar. Kita bagi tak makan? Bagi? Tak bagi? Berapa kali dia buat jahat pada kita? Sekali kan? Kenapa tak bagi dah? Yang bunuh 100 orang kan? 100 maksiat. Yang syirik pada Allah 60 tahun. Tapi Allah masih bagi makan tak? Allah bagi masih sihat tak? Allah bagi sedap makan tak? Sedap. Kenapa kita baru 2 kali orang buat salah, kita dah benci dan tak buat baik pada dia? Kenapa? Apa dia? Ayat kita terbalik. Kemurkaanku mengatasi. Itu kita. Kalau orang rompak rumah kita kan, lepas tu dia terjatuh, luka kan, kena duri. Kita pergi tolong angkat, bagi ubat luka ke bagi penampar? Kita sebab apa? Lepas tu kita kata, padam muka, curi lagi. Itu kita lah kan. Tapi berapa ramai yang merompak, berapa ramai yang membunuh, Allah bagi selamat. Dan sifat rahmat Allah itulah yang ada pada Nabi Muhammad. Walaupun tak mungkin kita bersifat dengan sifat Allah.
Tapi siapa yang kena tempias sifat Allah, dia orang yang paling hebat. Betul tak Nabi orang buat jahat macam-macam, dan bukan seorang, beribu orang Mekah buat jahat pada Nabi. Betul? Tapi apa Nabi balas? Nabi balas doa. Orang letak isi perut unta, Nabi senyum, Nabi berdoa. Berjalan jauh ke Taif, orang baling batu sampai berdarah, Nabi senyum, angkat tangan, berdoa. Oh. Sebab apa? Rahmat Nabi mengatasi kemurkaan. Kita belum berdakwah lagi, terus hukum. Ni puak-puak ni memang kerah kepala ni. Belum berdakwah lagi. Sebab apa? Kemurkaanku. Kemudian, rahmat Allah ada berapa semua? Rahmat Allah ada berapa? Tak terhingga. Tapi ada satu hadis. Allah Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari. Berapa? Innallaha khalaqa ar-rahmah yauma khalaqaha mi'ata rahmah fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan wa arsala ilal khalqi rahmatan wahidah. Okey, lebih kurang hadis. Cuba terjemah. Innallah, sesungguhnya Allah khalaqa ar-rahmah. Allah mencipta rahmat. Jadi rahmat ni makhluk ke apa? Makhluk. Sebab tu Nabi kata Allah mencipta rahmat. Allah mencipta rahmat yauma, pada hari Allah menciptanya, mi'ata rahmat, 100 rahmat. Kemudian fa'amsaka, lalu Allah menahan daripada 100 ni, Allah tahan indahu, di sisinya, tis'an wa tis'ina, 99 Allah tahan. Kemudian wa arsala, dan Allah lepaskan kepada makhluk rahmatan wahidah, satu rahmat. Yang 99 Allah simpan bila? Syurga. Boleh? Jadi yang kita dak berebut ni, dak bergaduh ni, sebenarnya kita dak berebut berapa rahmat Allah? Satu. Ya Allah sediakan 99, ramai yang tak peduli, tak ambil kisah pun. Boleh? Yang rahmat Allah ni lah yang menyebabkan mak bapak sayang pada anak kan. Kadang-kadang anak tu degil sangat, tapi dia tak sanggup tak bagi makan. Sampai masa dia masak juga kan. Dia 3 hari tak dengar cakap. Tapi mak ni, sebab ada rahmat dalam hati dia ni, yang satu rahmat ni, bila masak, dia panggil juga anak yang degil tu. Cuma panggil dengan makan ni. Lain sikit lah kan. Tapi tak pernah kan dia halau keluar. Hari ni pagi tak ada makan, tengah hari tak ada makan, malam tak ada makan. Pernah tak mak buat macam tu pada anak? Tak sanggup kan? Walaupun anak tu jahat macam mana. Kadang-kadang kita tengok rahmat Allah pada binatang kan. Tengok binatang burung helang, bila dia terkam binatang tu, kadang-kadang anak kambing kan kejam. Kadang-kadang kita terfikir, ya Allah kenapa? Allah sengaja jadikan kuku dia tu boleh pegang tu. Kadang-kadang pegang anak kambing yang besar pun boleh bawa tak jatuh. Dan mulut dia Allah jadikan boleh robek daging kambing tu tanpa perlu pisau. Kita nak itu lembu ada berapa pisau? Kan? Dengan alat pemotong macam-macam. Dia dengan mulut je. Nampak macam ganas kan? Tapi dia ambil daging tu, dia bawa pergi tempat anak, dia bagi makan anak dia. Ya Allah. Tadi ganas, sekarang kenapa dia tak makan anak dia? Kenapa dia bagi makan anak dia? Tadi kamu jahat sangat, bunuh binatang lain.
Sekarang kenapa kamu nak hidupkan anak kamu? Bunuh orang, ambil yang binatang tu, bagi pada anak dia. Sebab apa? Sebab satu rahmat ni yang Allah campak dalam hati binatang. Kadang-kadang kita tengok filem dokumentari kan. Kadang-kadang ada anak dia jatuh dalam sungai, dia sanggup terjun. Macam dia ada akal. Dan tahu dia cara nak selamatkan. Dia tak lemas. Oh, luar biasa. Kita kadang-kadang samalah kan. Kadang-kadang orang tu bunuh orang kan. Dia bunuh anak sekali sebab nak rompak kan. Sampai terpaksa bunuh mak bapak, bunuh anak. Tiba-tiba balik rumah, dia bagi duit ada rompak pada anak. Nah, makan. Sayang tak pada anak? Itulah satu rahmat tu. Dia perompak, bila dia rompak, kadang-kadang dia rompak semua sekali kan. Tapi bila sama-sama geng dia, ada rahmat tak? Okey, kita bagi sama banyak. Jangan bergaduh. Itu apa tu? Satu rahmat. Yang satu rahmat ni lah yang kita dapat sihat, kita dapat hidup tenang, kita makan rasa sedap, dapat kahwin, dapat anak kan. Tapi adakah kita rehat selama-lama? Tak. Lepas rehat, penat kan. Lepas sihat, sakit. Lepas muda, tua, penat. Macam-macam penyakit. Sebab dia satu rahmat. Tapi bila kita pergi ke syurga, berapa rahmat? Oh, bila pergi ke syurga 99, apa makna? Tak ada penat, tak ada letih, tak ada tua, tak ada sakit, tak ada sakit hati, tak ada sedih, tak ada risau, tak payah bekerja. Semua nikmat datang. Sebab apa? Sebab 99 rahmat. Bodoh tak manusia sampai bermatian nak rebut satu rahmat dan terlepas 99? Bodoh tak? Bodoh. Okey. Okey, macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Nak dapat rahmat Allah. Dan kita tahu kan, nak masuk syurga dengan apa? Ramai yang tertipu kan dengan solat malam, lepas tu dengan buat haji, dengan solat duha, dengan solat witir. Tapi dia tak peduli pada orang. Agak-agak orang ni dapat tak rahmat? Dapat tak? Dapat ke tak? Dia solat malam sampai pecah dari dia. Solat witir pula macam sampai selalu pergi kerja lewat. Agak-agak orang macam ni dapat tak rahmat Allah? Tak dapat. Okey, orang macam mana dapat rahmat Allah? Apa ciri-ciri dia? Solat malam tu takwa lah. Solat duha sampai terlepas waktu zuhur, duha lah tu. Macam mana? Kita kena tahu. Sebab kalau tak dapat rahmat Allah, mana kita tak ada harapan nak masuk syurga. Tak ada seorang boleh masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Okey, macam mana nak dapat rahmat Allah? Sabar untuk? Orang yang solat malam kan, sabar tu. Dia tak buat maksiat. Dan sabar juga bangun malam. Tapi ada Allah kata fawailul lil musallin. Ada wanita yang solat malam kan. Kemudian sedekah pun banyak, puasa sunat pun banyak, tapi dia tak dapat rahmat Allah, dia ahli neraka. Jadi macam mana nak dapat rahmat Allah? Mana macam mana nak dapat keampunan Allah? Bertobat je. Boleh huraikan hadis tu. Beri manfaat pada manusia. Itu apa? Hadis kan? Riwayat siapa? Man lam yarham la yurham. Ini jawapan dia, salah satu. Nabi kata apa? Man lam yarham. Siapa yang tidak merahmati orang lain, la yurham, dia tidak akan dirahmati. Jadi cara nak dapat rahmat Allah apa dia? Kasihan pada orang. Buat baik pada orang lah. Buat manfaat kepada orang.
Dan satu lagi hadis Nabi kata, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini cara nak dapat rahmat Allah. Apa maksud irhamu? Kasihanilah man fil ardi. Siapa yang? Masuk orang kafir tak? Masuk binatang tak? Ya. Maka kalau kamu ada rahmat kepada semua ni, orang miskin kamu kasihan, kamu bantu. Binatang kelaparan kamu bagi makan, kan? Anak yatim kehilangan bapa kamu bagi kasih sayang. Maka Nabi janji, yarhamukum, akan merahmati kamu man fis sama. Siapa yang di langit? Siapa? Allah di langit, kan. Jadi cara nak dapat rahmat Allah kena rahmat orang lain. Boleh faham? Sebab tu yang Nabi kata yang wanita solat malam banyak, puasa sunat banyak, sedekah banyak, tapi masuk neraka sebab apa? Ada hadis dia menyakiti jiran. Bila dia menyakiti jiran, ada rahmat tak dalam hatinya? Haram masuk syurga. Kan? Yang menyakiti kucing, kan? Nabi kata ada wanita masuk neraka sebab menyaksa kucing. Apa sebab? Nabi tak kata dia solat malam apa. Semua tak terpakai kalau tidak ada rahmat dalam hati. Termasuklah tidak ada rahmat kepada kucing. Kan berapa ramai yang bela kucing, kan? Kadang-kadang terlupa bagi makan. Sebab apa? Dia musafir. Kan? Kadang-kadang kucing dia menyakiti hati jiran, kan? Bukan kucing dia, dialah. Kucing dia berak rumah jiran, kan? Dia seronok je dengan kucing dia. Menyakiti jiran berjebak masuk neraka. Boleh? Dan ada satu hadis, kan, Nabi kata apa? Daripada aku beriktikaf di masjid aku selama sebulan, lebih baik aku apa dia? Berjalan untuk menunaikan. Kalau kita sanggup berjalan menunaikan hajat orang lain dan dia bukan saudara kita pun, menunjukkan apa? Kita ada rahmat. Tapi kalau kita dengar di sana, hujung kampus sana ada orang miskin, kita nak solat malam, kita pun solat malam. Mana apa tu? Kita pentingkan diri dan kita tidak ada rahmat. Berapa ramai yang rasa dengan ibadat dia boleh masuk syurga? Tak. Nabi kata tidak ada seorang pun masuk syurga dengan amalannya. Kan? Okey? Hadis tu bukan la kan? Bukan man la yarham. La yarham. Tak guna bahasa Arab, dia guna perkataan ardu. Apa beza dengan dunia, kan? Ardu dengan dunia, bukan dua bumi. Tak, kalau ardu bumi, kalau dunia semua sekali lah. Langit termasuk tak dunia? Termasuklah. Sebab tu dia panggil walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Semua apa yang ada kat dunia dia panggil kehidupan dunia. Sama ada di bumi ataupun di langit. Tapi kalau sebut bumi saja, bumilah. Okey. Peta dunia, kan? Peta dunia. Orang Melayu dia bila boleh bahasa Arab dia ubah. Dia suka buat bid'ah, kan. Okey. Bolehkah? Jadi daripada ayat ni kita wajib yakin apa dia? Rahmat Allah sentiasa ada pada kita. Bila Allah bagi sakit, ingat ini rahmat Allah. Mungkin masa sihat kamu asyik lupa je pada Allah. Allah nak kita dekat dengan dia, tapi caranya bagi benda yang musibah. Macam mak bapak lah, bila mak bapak pukul anak kan sebab tak solat. Pukul tu pukul benci ke pukul rahmat? Tengoklah luka ke tak. Kalau pukul tak luka, mungkin itu adalah pukul kasih sayang. Nabi pun sebutkan, ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Bila 10 tahun tak solat, kenapa? Pukul tu pukul apa? Rahmat ke benci? Pukul rahmat. Okey. Kemudian Allah kata, pasti. Yajma'annakum. Dia akan kumpul ataupun himpun.
kamu ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Allah akan kumpul siapa ni? Semua sekali. Al-awwalun wal akhirun. Daripada mula Nabi Adam sampailah. Jadi daripada masa kita jumpa tak bapa kita? Jumpa tak atuk kita? Jumpa tak moyang kita? Jumpa tak atuk kepada atuk kita? Jumpa tak Qabil dan Habil? Jumpa. Sebab Allah kata Allah akan kumpulkan semua sekali, yang dulu yang akhir, di satu tempat. Kemudian Allah sebut hari kiamat. Kenapa dia sebut hari kiamat? Kiamat daripada perkataan Al-Qiyam. Apa makna Al-Qiyam? Berdiri ataupun tegak. Jadi kenapa hari kiamat dipanggil hari yang berdiri? Ada 3 sebab lah. Pertama, sebab hari kiamat tu manusia akan keluar daripada kubur dan berdiri daripada mahsyar. Semua. Tak terkecuali. Maka sebab itu dia panggil Yaumul Qiyamah. Allah sebut apa dalam surah Al-Mutaffifin? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu yaqumu daripada qiyam. Pada hari itu manusia semua akan berdiri menghadap Rabbil alamin. Dan yang kedua, sebab yang kedua hari ini dinamakan hari qiyam ialah hari itu semua akan berdiri menjadi saksi. Pertama orang, kita umat Nabi Muhammad akan jadi saksi, berdiri menjadi saksi kepada siapa? Umat Nabi Muhammad akan jadi saksi kepada siapa? Umat-umat dahulu. Kita ni Allah kata akan menjadi saksi kepada umat dahulu. Kan? Betul tak? Dalam surah apa ni? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kamu, surah Baqarah, supaya kamu menjadi syuhada, menjadi saksi kepada umat-umat yang dahulu. Bagaimana kita boleh jadi saksi? Kita tak pernah jumpa dia pun. Daripada Al-Quran. Ada tak banyak cerita umat dahulu dalam Al-Quran? Kita baca, kita faham, kita akan jadi saksi. Kemudian Nabi Muhammad pula akan jadi saksi kepada siapa? Umat dia sendiri. Lepas tu Nabi menangis kan bila Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai ayat 41. Kan? Allah kata, kamu akan menjadi saksi kepada umat kamu. Nabi menangis. Nabi kata, cukup setakat ni. Sebab apa Nabi menangis? Sebab Nabi bayangkan dia akan menjadi saksi kepada umatnya yang akan masuk neraka. Nabi macam tak sanggup. Kan? Macam kita bapa menjadi saksi kepada anak kita yang buat jenayah dan akan dihukum. Okey, 2. Yang ketiga, Yaumul Qiyamah dinamakan kiamah. Sebab apa? Yang akan menjadi saksi juga pada kita, siapa? Anggota badan kita. Qiyam sebagai saksi. Apa Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Surah apa ni? Patut boleh sambung. Surah Yasin. Okey. Jadi setiap nama ada sebab. Ada sebab. Dan hari itu Allah kata la raiba, tidak ada sedikit pun keraguan fihi padanya. Tidak ada keraguan pada hari kiamat tu akan berlaku dan tidak ada sedikit pun keraguan. Betul? Tapi sebenarnya ramai tak orang ragu. Allah kata tak ada keraguan. Tapi sebenarnya ramai ragu ke ramai yang yakin? Ramai yang? Jadi kenapa Allah kata tak ada tapi ramai yang ragu? Kenapa? Maknanya dia tak percaya pada Allah. Allah yang berkata tapi dia tak percaya. Maknanya dia tak percaya pada yang berkata. Orang Islam ramai tak percaya pada hari akhirat.
Ramai apa bukti? Yang buat maksiat tu tak percayalah. Kalau dia percaya, dia berhenti buat maksiat. Kalau buat juga, dia terus bertaubat. Yang tak solat tu tak percayalah tu. Kalau percaya, solatlah. Okey. Kemudian Allah beritahu hari itu allazina, orang yang khasiru. Apa makna khasiru? Mereka rugi. Khasiru, orang-orang yang mereka rugi. Dia kalau kat dunia yang paling menakutkan rugi apa? Rugi? Rugi duit, kan? Mana kita kalau rugi solat sunat subuh dengan rugi RM100, yang mana kita menyesal? Apa dia? RM300 ya. Okey. Jadi di akhirat rugi apa yang paling celaka? Rugi apa yang paling celaka? Allah kata anfusahum. Mereka yang rugi diri mereka. Bukan rugi duit. Bukan rugi amalan. Rugi diri. Apa maksud dia? Apa maksud rugi diri? Sepatutnya dapat kenikmatan dia orang pilih azab. Kenapa Allah kata rugi diri? Dia masa kat dunia, dia boleh tak beramal? Maknanya nak beramal mesti ada diri. Faham? Bila amalan dia tertolak, seolah macam diri dia tak ada kat dunia. Ada modal tapi tak ada untung. Macam tak ada modal lah. Boleh faham? Inilah orang paling celaka sekali. Ada kat dunia tapi macam tak wujud. Salam. Dan satu lagi Allah sebut ayat lain. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 15. Surah Az-Zumar. Hmm? 15. Ada tak allazina khasiru anfusahum wa ahlihim? Ada? Dalam ayat itu. Allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Okey, cuba tengok Yang ni Allah kata rugi diri mereka. Yang ni lagi teruk. Allazina khasiru, orang-orang yang rugi anfusahum, satu diri mereka, yang kedua macam mana pula rugi ahli? Kita bila dikatakan rugi keluarga, rugi ahli, bila? Tak, bila keluarga kita, anak-anak kita matilah. Dia tak dapat jumpa kan? Okey, bila orang masuk neraka ni, dia jumpa tak ahli keluarga dia? Jumpa tak? Tak pasti ke? Oh, tak pernah masuk. Dia ada satu ayat, ahli neraka ni. Dia, apa ni? Kalau boleh dia nak anak dia ganti tempat dia, yang penting dia selamat daripada azab. Apa maksud tu? Nilai keibubapaan, nilai keanaan dah tak ada dah. Sebab dia panas, duduk dalam api. Siapa yang boleh tebus aku tak kira lah, walaupun anak aku. Sampai tahap tu. Jadi orang yang paling rugi, pertama diri dia tak ada nilai. Masa kat dunia, amalan tak dikira langsung, macam diri dia tak ada. Dan kena bakar pula. Kemudian di akhirat pula tak boleh jumpa keluarga. Kalau jumpa pun, kalau boleh dia nak gunakan anak untuk menebus dirinya. Sebab itulah antara nikmat dalam syurga ialah kita dapat jumpa
anak cucu kita. Oh, nikmat. Allahumma ja'alna min ashabil jannah al-firdaus. Ada ayat Allah kata rugi amalan kan. Sebenarnya rugi amalan sama dengan rugi diri. Bila diri dah tak ada, amalan pun tak ada lah. Allah kata apa dalam surah apa ni? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Benda yang paling bernilai di akhirat besok, apa dia? Ramai yang manusia kerja dunia, kerja pangkat kan, kerja keseronokan hidup, tapi semua tu tak ada nilai di sisi Allah. Yang ada nilai apa dah? Allah kata yaumala yanfa'u, hari itu tidak memberi manfaat. Malun Allah kalau bahasa Arab sebut dalam bentuk nakirah, tidak ada alif lam. Makna apa? Satu sen pun tak guna. Wala banun, dan anak-anak pun tidak memberi manfaat kalau mak bapak tak beriman. Kecuali siapa yang memberi manfaat? Kecuali man atallah, orang yang datang menghadap Allah dengan apa? Biqalbin. Jadi harta paling mahal ke akhirat apa dah? Bukan fizikal yang sihat. Bukan pangkat. Ramai orang jaga fizikal kan. Kadang-kadang jogging sampai 3 jam. Tapi hati dia kesian. Kan? Cycling naik basikal pakai seluar ketat kan. 3 jam naik basikal, 3 jam buat dosa. Nak naik basikal pakailah jubah. Tak payah jubah lah. Boleh pakai seluar besar tak? Naik basikal tak salah. Tapi kenapa? Kamu tujuan bagus nak sihatkan badan. Tapi hati jadi rusak sebab duduk dalam dosa. Bila nampak semua bentuk kan? Dosa. Ya Allah, kesian sebab jahil kan. 3 jam duduk dalam dosa. Badan dah sihat dah. Hati tak sihat. Okey. Fahum la yu'minun. Ini penyakit besar ni. Maka mereka tidak beriman. Jadi rugi diri sebab apa? Sebab miskin, bukan. Sebab rumah buruk, bukan. Sebab tak beriman je. Jadi jenayah menyebabkan masuk neraka, tak beriman je. Dan syarat nak beriman tak mestinya ada duit. Berapa ramai yang bahkan majoriti yang masuk syurga adalah orang miskin. Kebanyakan, Nabi kata, kebanyakan yang masuk syurga ialah orang miskin. Bukan nak suruh kita jadi orang miskin, tak. Pastikan hati kita bersih. Kalau kaya pun macam Abu Bakar. Okey, walahu, dan baginya masakana, apa yang sakana. Dia terjemah apa tu? Diam. Sakana ni ada 2 maksud. Pertama, diam. Yang kedua, sakna tempat tinggal. Kalau kita di negara Arab, kalau pelajar duduk universiti, dia duduk asrama. Asrama dia panggil apa? Sakan. Sakan tu tempat tinggal. Ada sukun mati tak? Sukun. Ayalah, tempat tinggal ni makna orang tu tetap kat situ. Sukun pun dekat situ sebab dia mati kan. Sakinah pun tenang. Macam orang mati kan, tenang aja, tak bergerak. Oh, sakan. Itu bahasa Arab yang Okey. Dan hanya bila lahu di hadapan, kena faham bila lahu di hadapan maksudnya lain. Maksud apa? Hanya milik dia apa yang diam. Dalam bahasa Arab, bila Allah sebut apa yang diam, diam lawan apa? Tak, diam ni maksud tak bergerak.
Lawan dia bergerak kah? Kat dunia ni, kalau tak diam, dia bergerak kah? Betul? Ada tak yang ketiga? Diam pun tak, bergerak pun tak? Apa dia? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Hanya milik Allah. Semua yang diam dan semua yang bergerak. Sama ada orang ke, tumbuhan ke, haiwan ke, malaikat ke, jin, semua milik Allah. Satu. Yang kedua, tempat tinggal. Bagi Allah, milik Allah adalah tempat tinggal manusia. Sama ada kat dunia ataupun di akhirat. Semua milik Allah. Jadi kalau semua milik Allah, maksud apa? Apa yang Allah nak beritahu? Kalau kamu nak sesuatu yang baik, kena cari Tuhan lah. Sebab semuanya milik Allah. Kamu nak yang diam, kena cari Tuhan. Nak yang bergerak, cari Tuhan. Boleh? Nak cari rumah kan? Rumah diam kan? Tempat diam. Tak bergerak kan rumah kita? Cari Tuhan. Nak cari benda yang bergerak, kereta, cari Tuhan. Okey. Di filai, di waktu malam. Ada tak benda yang diam di waktu malam? Ramailah. Malam lah paling ramai. Tidur kan? Wan nahar dan siang. Waktu siang. Ini pun Allah nak beritahu. Kalau semua milik Allah, sembahlah dia. Takutlah pada dia. Risaulah pada dia. Kan? Tawakallah kepada dia sahaja. Kita contohlah, ada benda tak yang kita takut selain pada Allah? Ada tak? Apa dia contoh? Harimau kan? Kalau kita takut pada harimau, cari siapa? Cari Allah. Betul lah Musa bila tukang sihir baling tongkat dan tali, dan tongkat tu bertukar macam ular kan, Nabi Musa dah risau. Dia cari Tuhan, jadi tenang balik. Kan? Macam orang Melayu, ada tak takut pada hantu kan? Dia solat, kaki masjid. Tapi nampak bergerak je, speed. Sedangkan hantu tu, kalau betul ada hantu lah, siapa pemiliknya? Kamu baru sembah Tuhan pemilik hantu tu. Kenapa takut? Relax, tenang je. Kalau kamu tenang, hantu pula lari daripada kamu. Boleh? Kadang-kadang kita takut pada binatang kan? Lipas ke, tikus ke? Tenanglah. Sebab lipas pun pemiliknya siapa? Allah. Okey. Jangan jadikan luka lama berdarah kembali. Wahwa dan dia as-sami'. Maha mendengar. Al-alim, maha mengetahui. Tengok Allah tutup dengan apa? Maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa maksud dia? Apa yang Allah nak bagi tahu? Yang tersurat, dia mendengar, dia mengetahui macam biasa je. Tapi yang tersiratnya, apa yang Allah nak bagi tahu pada kita? Ada lagi. Kita bergerak ke, kita diam ke, dia tahu. Ini maksud yang tersurat lagi. Yang tersirat apa dia? Itu yang tersurat lagi tu. Yang tersiratnya apa? Apa yang Allah nak bagi kepada kita? Maksudnya ialah bila kita dengar ni, ada tindakan. Ada kesan dalam hati kita. Maksud Allah nak bagi tahu, aku ni dengar ni. Lepas ni, aku jangan bercakap apa-apa kecuali yang Allah redha. Sebab Allah sentiasa mendengar. Kesan dia. Lepas ni, aku niat dalam hati, nak buat apa-apa, mesti kerana Allah. Sebab apa? Allah bukan setakat dengar, tapi Allah tahu apa dalam hati. Kadang-kadang mulut kita cakap lain. Orang kata bagusnya, tapi hati kita? Kan? Saya sejak PKP ni, Alhamdulillah solat tak tinggalkan. Kita nak bagi tu kita baik, tapi Allah tahu, alim. Allah tahu apa? Niat kita untuk riak.
Ada orang kata, kamu salat Jumaat okey tak? Masa PKP. Tak boleh bagi tahu, riak. Allah tahu tu. Kamu tak nak bagi tahu, takut riak. Sebenarnya itulah riak. Betul kan? Sebenarnya kamu nak bagi tahu apa? Kamu adalah orang yang tidak riak. Boleh faham? Oh, memang payah. Jadi dengan dua sifat ni kita akan jadi apa? Orang yang jaga mulut, jaga hati. Okey, cukup ah? Kita berhenti setakat ayat 13. Ustaz cakap tadi kalau kita takut, tenang dan minta tolong dari Allah. Soalan saya, kita kena berdoa macam mana? Atau kita bercakap macam biasa je? Apa maksud? Kalau tengah takut tu, Ha? apa kita dapat berdoa? Kalau kita tengah takut, takut pada apa tu? Ada takut yang memang bagus, terpuji. Takut apa? Takut buat dosa, takut pada azab Allah kan? Itu bagus, terpuji. Bahkan Allah sebut itu ciri-ciri sifat al-abrar. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Tapi kalau kita takut pada benda yang tak patut takut, itu tercela. Takut tak dapat rezeki, kan? Takut tak cukup makan. Takut pada binatang, itu fitrah semula jadi. Tapi jangan takut berterusan. Macam Nabi Musa, mula-mula rasa takut. Bila dia campak ular, tungkat bertukar jadi ular, dia rasa takut. Itu fitrah. Lepas tu Allah kata, jangan takut. Hilang. Jadi bila kita takut pada sesuatu yang tak sepatut kita takut, terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku nak takut? Ini adalah makhluk. Sepatut kalau aku takut pada makhluk, aku sepatut lebih takut pada pencipta. Tapi kepada pencipta ni aku tak berapa takut. Mana tak betul lah. Tak betul. Lepas tu yang kedua, bila takut pada ular kan. Yang kedua, lari. Lari ya, jangan duduk kat situ. Macam mana nak bagi tahu pada seseorang yang solatnya mengganggu imam, makmum yang lain? Contoh baca Al-Fatihah ataupun Tahiyah dengan suara yang dapat didengari. Sensitif lah kita nak tegur orang kan. Sebab dia rasa dia buat betul. Kan? Dan sepatutnya yang menegur makmum yang baca kuat sampai mengganggu jemaah lain ni, sepatutnya yang menegur siapa? Sama ada imam ataupun guru yang ustaz yang bagi kuliah maghrib tu. Kan? Tapi ustaz bagi kuliah maghrib tak cakap benda-benda macam tu. Dia dah tembak orang kat luar. Orang kat dalam tu tak betul. Kadang-kadang kita sama-sama Jumaat, kita nak tegur, dia tak boleh terima. Tama-tama dia tahu siapa kita kan. Kadang-kadang jadi bergaduh. Jadi tengok keadaan, kalau kita rasa kita ada keberanian dan dia pun nampak macam boleh terima, tegurlah. Antaranya bagi tahu. Nabi pernah melarang orang yang makan bawang datang ke masjid. Kan? Sebab apa? Mula-mula Nabi suruh pergi solat Jumaat. Bahkan Nabi nak bakar siapa yang tak pergi kan. Tiba-tiba orang ni Nabi kata jangan datang. Nabi kata jangan datang. Yang lain Allah kata, Nabi kata datang. Kalau tak datang, Nabi nak bakar. Yang ni jangan datang. Sebab apa? Sebab Nabi kata siapa yang makan bawang jangan dekati masjidku. Sebab dengan bangun dia tu boleh mengganggu malaikat dan mengganggu orang solat. Makna hukum mengganggu orang solat adalah sangat besar dosanya. Sehingga solat jemaah yang wajib pun jadi tak wajib. Bahkan Imam Nawawi, dia kata solat jemaah wajib. Walaupun dalam mazhab kami, fardu kifayah. Tapi kalau ikut dalil, wajib ke atas setiap individu. Kecuali, kata Imam Nawawi, kecuali orang ada binatang buas di tengah jalan, tak wajib pergi. Ataupun hujan lebat, tak wajib pergi. Bahkan Imam Nawawi sebut, kecuali kalau dia makan bawang, tak wajib pergi. Sebab mengganggu orang. Jadi yang baca kuat ni, termasuk orang yang mengganggu.
maka yang terbaik bagi dia, kalau tak boleh baca pelan, lebih baik dia solat di rumah. Lebih baik solat di rumah. Sebab Nabi tak bagi orang yang mengganggu orang solat di masjid. Sepatut kamu pergi masjid dapat pahala 27, tapi terbalik dapat dosa. Dosa mengganggu orang. Wallahu a'lam. Mana? Ada orang tanya kenapa Allah tak bagi yang kita nak. Allah tak bagi sebab Allah tahu. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita dan kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Jadi bila Allah tak bagi, percayalah yang Allah tak bagi itu sebenarnya baik untuk kita. Satu. Yang kedua, Allah tahu yang kita nak ni macam-macam. Ikut nafsu je. Jadi Allah tapislah. Allah tapis sebab Allah tahu kita ni jahil, ilmu pun tak banyak, kadang-kadang nak tu ikut nafsu. Jadi Allah tapis mana yang terbaik Allah bagi, mana yang tak baik Allah tak bagi. Sebenarnya Allah tak bagi tu sebenarnya Allah bagi. Tapi dengan cara tak bagi. Sebab apa? Kalau bagi tak baik untuk kita. Negara sekarang sedang dilanda, panjang soalan. Kemelesatan ekonomi dan banjir luar biasa. Mohon jika balik Ustaz adakan tadabbur khas berkaitan dengan ujian dan jelaskan tanggungjawab. Ini minta buat kelas tadabbur kan? Pasal ujian. InsyaAllah. Jadi tak ada soalan tu. Apa hukumnya mengikut imam yang perokok? Dan apa salat sah? Dan syarat sah salat bukan mesti tidak merokok. Syarat yang membatalkan solat apa dia? Perkara yang membatalkan solat. Kentut lagi? Tak ada merokok. Jadi kalau imam merokok, solat sah. Solat tak batal. Masalah diterima itu masalah lain. Solat sah dengan solat diterima dua benda yang berbeza. Kadang-kadang syarat sah dah cukup, tapi sebab tak ikhlas, Allah tak terima. Yang Allah kata fawailul lil musallin. Neraka wai bagi orang yang salat. Adakah sebab salat tak sah? Bukan. Salat sah. Sebabnya ialah sahun. Lalai. Jadi kalau imam perokok, salat sah. Dan kita sebagai makmum sah. Bahkan sahabat pernah salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ni jahat lebih pada perokok. Sebab dia bunuh. Siapa-siapa menentang dia, dia bunuh. Tapi sahabat pernah salat di belakangnya. Maksud apa? Sahabat ni orang yang faqih agama. Kalau tak salat di belakang imam yang dilantik, kadang-kadang membawa kepada apa? Perpecahan. Dan musibah perpecahan lebih besar daripada musibah salat di belakang perokok. Kemudian yang kedua, lain kali jangan lantik imam yang merokok. Kalau timbul riak, kita istighfar ataupun taubat. Syarat taubat azam tak buat lagi. Tapi riak ini sentiasa datang. Adakah istighfar kita? Ya. Riak ni sentiasa datang. Itulah kerja syaitan. Syaitan ni tak pernah penat. Tak pernah bercuti daripada mengacau, merosakkan amalan kita. Jadi sebab itulah kita kena bersedia melawan dia 24 jam. Jadi bila datang riak je, terus istighfar. InsyaAllah hilang. Macam mana dengan orang kita yang makan masakan yang ada bawang? Masakan Melayu ni semua ada bawang. Okey. Memang sedap pun. Saya pun jual bawang goreng. Tak, yang tak boleh ni makan bawang mentah. Sebab biasa makan bawang mentah ni dia bawang lain kan. Kalau bawang tu dah dimasak kan. Masak pula dalam kari kepala ikan. Tak rasa ada bawang, rasa kari lah kan. Jadi bawang dalam masakan tak ada masalah. Kalau bawa anak-anak ke masjid kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang okey. Macam mana Ustaz? Sebab itulah Nabi suruh ajar anak kita solat. Umur berapa? 7 tahun. Termasuklah ajar anak kita adab berada di rumah Allah. Sebelum bawa dia ke masjid, ajar dulu adab. Kan? Anak kita tak beradab, depan orang tua pun kita dah marah. Orang tua datang rumah kita, dia bermain-mainkan depan orang tua. Kita dah marah. Ini tak beradab di rumah Allah. Lagi tak patut. Jadi salah bila mak bapak tak ajar anak adab berada di masjid, kemudian terus dia bawa.
Kemudian anak tu buat bising, memang mak bapak berdosa. Anak tak bersalah. Jadi sebelum bawa anak ke masjid, ajarlah adab-adab anak ke masjid. Boleh tak kalau kita tak solat jemaah sebab makmum tu dapat mengganggu khusyuk dalam solat kita? Tambah pula ada 2 orang sahaja dalam rumah, termasuklah saya. Ni jemaah di mana ni? Di rumah ke? Hujang kot. Ha? Hujang. Mau hujang. Perempuan. Dia kalau jemaah di rumah, bolehlah kita tak salat berjemaah dengan dia, kan? Sebab yang benar-benar wajib salat berjemaah ni di mana? Di masjid. Kalau di rumah, kewajipan salat berjemaah dah tak, bukan wajib lah. Hanya tahap dia sunat sahaja. Yang wajib ni sampai Nabi nak bakar ialah salat jemaah di masjid. Dan begitu juga yang pahala salat jemaah 27 ni di masjid. Di rumah tak dapat 27. Kalau di rumah dapat pahala sama 27, apa akan jadi? Semua tak nak pergi masjid. Kenapa? Pahala sama. Jadi jangan salah faham. Okey, kalau di rumah bolehlah nak tak nak solat dengan dia, kan. Tapi yang terbaiknya jangan tinggalkan dia. Bila dia baca kuat mengganggu kita, yang terbaik rahmatilah dia. Bagi dakwah pada dia, cakap elok-elok, kan, pandu dia supaya dia dapat buat yang terbaik. Dia jadi imam. Kalau dia baca kuat, biarlah dia jadi imam. Tak masalah, rakaat ketiga pun dia kuat juga. Ustaz, solat apakah kita perlu buat kalau terjaga di waktu malam tapi belum masuk waktu tahajud? Tak, sebenarnya siapa tak faham, dari mana dia faham tahajud ialah 1/3 malam terakhir? Siapa tak faham, dari mana dalilnya? Sebenarnya waktu tahajud dalam bahasa Arab ialah kita bangun tengah malam, kita solat setelah bangun tengah malam. Tengah malam tu bila? Tak mesti 1/3. Kalau kita tidur pukul 10, kemudian bangun pukul 12, kita pun ambil wuduk solat. Itulah tahajud walaupun bukan 1/3 malam. Sebab syarat tahajud ialah tidur dulu baru bangun. Bukan mesti 1/3 malam. Jadi seorang tu tak berapa tepat lah. Boleh tak kita, apa patut kita buat bila terbangun tengah malam tapi belum 1/3, boleh tak solat tahajud? Jawapan dia boleh. Sebab waktu tahajud bukan mesti 1/3 malam. Solat berimam ataupun masbuk dengan orang yang solat laju sehingga kan Al-Fatihah tak sempat membaca. Kalau kita tahu dia laju, jangan bagi dia jadi imam. Kan, kita lah jadi imam. Ataupun jangan solat dengan dia. Dia tak boleh kalau dia solat laju menyebabkan solat kita tak khusyuk, kan. Itu solat adalah satu benda yang paling mahal dalam hidup orang beriman. Jangan biarkan solat kita tak khusyuk disebabkan imam yang laju. Selawat tafrijiyah tak ada. Tak ada dalil. Suami isteri solat berjemaah di rumah. Bagaimana cara isteri tegur kesilapan bacaan suami? Macam mana nak tegur? Saya pun tak tahu. Suami tu salah apa, kan? Dia kadang-kadang kita bagi cara tegur, tapi tak sesuai. Bukan cara tegur tu sesuai untuk semua orang. Jadi, bagi tahu apa kesalahan suami tu. Kemudian, yang kedua, tegurlah dengan cara yang beradab dan merendah diri. Sebab kita isteri, jangan ada yang tinggi, jangan tunjuk kita lebih pandai pada suami, kan? Suami dia ada ego, kan? Orang lelaki biasa ada ego, kan? Tama-tama orang yang menegur dia isteri ataupun orang yang lebih bawah. Bacaan ni dalam solat tu. Ha? Bacaan, tegur bacaan. Mungkin dalam solat tu ni Ustaz maksud dia. Solat. Mungkin maksud dia ni dalam solat. Yalah, apa kesalahannya? Cara dia nak tegur Subhanallah ke, tepuk ke. macam lelaki kan subhanallah. Tu nak tahu apa kesilapan dia ni. Kalau kesilapan bacaan, kalau lelaki tegur dengan sebut subhanallah. Kalau perempuan, tepuk. Katalah suami dia baca salah, kan? Tepuk. Tepuk macam ni je. Jangan macam ni.
Ha? Boleh betulkan tak? Dia kalau dengan suami di rumah boleh, tapi di masjid tak boleh. Di masjid tak boleh. Tambah-tambah di masjid jarak jauh kan. Tak payah. Yang makmum lelaki semua tak hafal, tak boleh tegur. Makmum perempuan pula hafal, duduk jauh sekali. 3 kali menjerit, imam tak dengar juga. Boleh tak Ustaz huraikan sikit batas aurat lelaki? Jadi confused. Sebab ada pernah dengar pakai seluar pendek tak apa, cuma tak sopan. Tak, aurat lelaki ialah antara lutut dengan pusat. Aurat lelaki dengan lelaki kemaluan. Tapi kalau aurat lelaki di luar antara pusat dengan lutut. Jadi kalau kita solat tak pakai baju dan pakai seluar 3 suku, sah tak solat? Sah tak solat? Sah. Cuma tak beradab lah. Ada pun yang pakai seluar pendek, tak ada dalil. Yang pakai seluar pendek yang atas pada lutut, tak ada dalil. Kecuali dia di rumah tak pakai seluar pun tak apa. Sekarang ni masjid ditutup, tak boleh buat solat Jumaat Ustaz. Mana ada sekarang boleh buat solat Jumaat? Ini tinggal kat mana ni? Semua masjid dan surau boleh buat solat Jumaat. Kalau nak pergi, tak nak pergi, tak ada masalah. Sebab mungkin orang tak pergi sebab alasan dia SOP kan, jarak. Saf tak rapat. Semua boleh dah sekarang. Dia di Selangor yang terbaru semalam. Berapa? 40. Solat Jumaat lah. Tapi kalau solat Jumaat 300. Kalau masjid Bukit Jelutong tu 300. Jadi bila dah cukup 300, pergilah. Kalau family yang ramai, boleh tak dapat pahala jemaah? Kalau pergi masjid ramai yang tertinggal kat rumah. Macam mana tu? Boleh tak dapat pahala? Kalau family yang ramai, boleh tak dapat pahala jemaah? Okey. Kalau bukan dalam musim PKP, lelaki pendapat paling kuat wajib solat berjemaah di masjid. Kalau dia solat jemaah di rumah, tak betul lah. Kan? Itu kalau bukan musim PKP lah. Tapi kalau musim PKP, ada ulama mengatakan boleh kita solat jemaah di rumah, sebab di masjid jemaahnya tak sempurna, tak rapat saf kan. Jadi soalan dia, kalau jemaah di rumah dapat tak pahala berjemaah? Dapat, tapi bukan 27. Dapat berapa? Nabi sebut dalam satu hadis, solat 2 orang lebih baik daripada solat seorang. Solat 3 orang lebih baik daripada solat 2 orang. Jadi pahalanya lebih baik je, bukan 27. Macam mana dengan wanita? Memang tiada kewajipan solat jemaah ke walaupun di rumah. Tak, wanita yang terbaik solat di rumah. Walaupun dia seorang, Nabi kata itu adalah terbaik. Lagi baik dalam bilik dia. Lagi-lagi baik dalam bilik dia ada tempat khas beribadat. Lagi baik. Tapi perempuan ni rasa macam, kalau tak keluar rumah dia rasa macam mati je kan. Nak keluar juga, nak pergi masjid juga. Kalau solat wanita berjemaah di rumah, bagaimana pula? Dah jawab dia. Ibu dan anak perempuan boleh. Ibu jadi makmum, anak perempuan jadi imam. Boleh. Kalau kita tak dapat tidur sepanjang malam sebab ada penyakit apa tu? Insomnia. Bolehkah kita solat tahajud walaupun tak tidur? Tak, dia macam ni. Dia, kalau kita solat malam sebelum tidur, nama dia solat malam ataupun qiyamul lail. Apa saja kita solat, witir ke, apa lagi? Apa-apa solat sunat lah, solat sunat lepas isya ke. Bermula lepas isya tu, kalau kita solat malam dia panggil solatul lail ataupun qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, kemudian bangun, maka nama dia jadi solat tahajud. Tapi dia juga nama salatul lail. Dia juga nama qiyamul lail. Apa-apa saja solat dilakukan di waktu malam, dia panggil solat malam ataupun qiyamul lail. Tapi kalau dia solat lepas isya, tak boleh dinamakan tahajud.
Bila boleh dinamakan tahajud? Setelah dia tidur dan bangun. Okey. Kalau solat fardu siang, seorang-seorang boleh ke baca dengan? Boleh, boleh. Nabi pernah solat zuhur baca kuat. Kalau kita solat seorang, wanita solat seorang di rumah waktu zuhur. Boleh tak kita baca kuat? Boleh. Sebab ada sunnah Nabi. Kadang-kadang Nabi baca kuatkan. Apa tujuan? Supaya bila kadang-kadang kita baca kuat, kita lebih menghayati maksudnya. Jadi kalau kita baca kuat membantu kita khusyuk, maka dibolehkan. Kalau berjemaah dengan keluarga di rumah lepas zikir, okey tak? Kita berdoa sambil angkat tangan. Tak, bagi tahulah keluarga kita doa yang terbaik dalam solat. Ajar mereka. Kita nak keluarga kita buat yang terbaik tak? Jangan bab akademik je kita nak keluarga kita terbaik. Dalam bab dunia kita nak keluarga kita terbaik. Tapi dalam bab agama kita buat cincai je. Dalam bab agama lagi kena didik keluarga kita buat yang terbaik. Apa dia? Kalau nak berdoa, yang terbaik apa dia? Dalam solat. Dalam solat pula yang terbaik bila? Masa sujud. Didiklah anak-anak kita, isteri kita supaya biasakan doa dalam solat. Lepas solat fokus kepada zikir. Wallahu a'lam. Cukup ah? Dah 10.30 dah. Cukup ah? Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.